Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta-peserta bengkel PRS at SSC Smart Sharing Class Tier 1 tahun 2020 peringkat negeri Selangor untuk kluster PRS Bongsu Sekolah Rendah. Untuk makluman semua, kepada yang baru saja masuk, sila mute dan offkan terlebih dahulu kamera dan kamera dan mic anda, okey, untuk mengelakkan berlaku gangguan sepanjang majlis ini berlangsung. Okey. Okey, saya harap semua dapat berikan kerjasama yang baiklah sepanjang majlis ini. Okey. Baik. Terima kasih juga. Alhamdulillah setakat ini 36 orang telah pun berada dalam kita punya Google Meet ini. Okey, untuk pelajar peserta kita yang berdaftar ada seramai 50 orang peserta. Jadi saya mengharapkan anda semua dapat untuk semuanya dapat beradalah dalam orientasi ini sebab penting, sebab anda dah nak mula kelasnya. Jadi kalau ada sebarang masalah, sekaranglah kita boleh bincang elok-elok. Okey? Boleh Baik. Okey, so saya harap tak ada sebarang isu lah. Okey, macam saya kata tadi, kalau anda peserta, sila sila mute dan offkan kamera. Okey. Baik, hari ini apa yang kita semua akan belajar ataupun apa pengisian orientasi. Okey. Jadi insya-Allah pada sebentar saja lagi kita akan mulakan majlis kita dengan nyanyian lagu Negaraku dan juga lagu rasmi PRS lah, tapi tak payahlah berdiri tegak. Okey. So oleh kerana kita dalam keadaan duduk, saya syorkan anda semua untuk meletakkan tangan anda di dada masing-masing seperti ini, okey, sebagai satu tanda penghormatan untuk lagu Negaraku dan juga lagu PRS, okey. Macam saya maklumkan tadi, jangan lupa untuk offkan mic dan juga kamera, okey, supaya tidak terakap adegan-adegan yang tidak sepatutnya, ya. Okey. So tolong offkan kamera, tolong offkan mic terlebih dahulu sehinggalah saya berikan anda semua kebenaran untuk untuk bercakap ataupun terlibat. Okey, boleh ya? So ini antara intipati yang akan kita lalui untuk orientasi pada hari ini dan saya harap semua boleh berada dan memberikan komitmen daripada mula hinggalah ke akhirnya. Okey, boleh ya? Baik. Okey, lagi lagu akan bermula, jadi saya minta semua bersedia letakkan tangan di dada masing-masing, kita akan nyanyikan lagu Negaraku. Okey, dan sila hormati lagu Negaraku ini dan juga lagu PRS anda. Okey, seterusnya lagu PRS.
Pembimbing rakan sebaya, menawar khidmat bakti, menjana kegemilangan wawasan negara. Kami berdiri megah dengan tekad dan harapan, membantu dan membimbing penuh kasih mesra. PRS Pemangkin, masyarakat penyayang, berilmu beramal, bentuk jati diri, amanah diberi, janji ditepati, amalan mulia jadikan panduan. Pembimbing rakan sebaya, siap sedia berjasa, membentuk dan membina hidup yang bermakna. Okey, terima kasih kepada semua peserta. Okey, selamat datang juga saya ucapkan kepada semua peserta yang baru saja masuk. Okey, pesanan saya tolong mutekan mikrofon anda serta offkan kamera. Okey, offkan kamera anda terlebih dahulu. Okey, so kita tak perlu tunjuk sebab ini kita buat dalam rakaman lah. So offkan kamera anda dan mutekan suara anda, mikrofon anda. Okey, terima kasih. Okey, so kita masuk dengan sedikit taklimat dahulu, insya-Allah. Taklimat kita ni ringkas saja. Saya just nak ambil beberapa perkara saja, iaitu ada perkara-perkara penting yang perlu kamu ambil perhatian dan pastikan tidak orang kata apa, tidak nilah, okey. Berikan perhatian dalam taklimat-taklimat ini. Okey. Perkara pertama yang paling penting sebagai seorang peserta sepanjang program ini berlangsung, anda semua mestilah memberikan komitmen yang baik sepanjang bengkel ini berlangsung. Antara komitmen yang saya sangat perlukan adalah dari segi kehadiran. Apa yang dimaksudkan dengan kehadiran adalah kata setiap kali kita buat kelas, kita buat kita buat live ataupun apa saja aktiviti yang kita buat secara langsung seperti ini, kita akan itu dikirakan sebagai kehadiran rasmi. Okey, bila kita sebut sebagai kehadiran rasmi, benda ni kita rekodkan. Maknanya pertama rekod ke YouTube dan yang kedua kita rekodkan dalam sistem kehadiran. Jadi kalau anda tak hadir, nama anda tak masuk dalam sistem. Okey, tapi ada cara yang lain kita boleh gunakan untuk merekodkan kehadiran anda yang tidak hadir secara live. Okey, jadi sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya datanglah secara live. Masuklah secara live dalam setiap kali aktiviti kita. Okey, kecuali bila ada orang kata apa, kelas-kelas yang kamu boleh tengok secara YouTube, itu lain. Okey, ada kaedahnya. Semuanya kaedahnya telah telah dipermudahkan. Maka anda hanya perlu follow sahaja. Itu dari segi kehadiran. Okey, kena ingat 80% kehadiran anda, tak lepas 80%, anda tidak akan dibenarkan untuk mengambil ujian akhir. Apa maksud dia? Maksudnya selagi kehadiran anda sepanjang bengkel ini, iaitu katalah kita 6 bulan ataupun setahun, kalau anda tak cukup 80%, selagi itulah kita takkan benarkan anda ambil ujian akhir. Walaupun katalah peserta daripada sekolah anda ada 10 orang, 9 orang dah hadir, dah lepas 80% dan dah ikuti ujian akhir, tapi anda seorang je yang belum lagi, maka kita takkan benarkan. So orang lain mungkin dah lepas, awak masih lagi tak lepas. Mungkin ada masalah, ada sebarang masalah, tak ada masalah, kena pastikan perkara ini mesti diselesaikan dengan baik. Maka 80% kehadiran dah sangat
penting. Sebab apa? Markah kehadiran diambil dan menjadi salah satu daripada komponen markah yang diambil kira. Okey, tolong untuk pastikan kehadiran anda dititik beratkan. Okey. Baik, kedua, komitmen dari segi tugasan, projek, sesi dan sebagainya. Apabila anda semua bersetuju untuk jadi peserta, bermakna anda bersetuju secara kontraknya untuk terlibat dan memberikan komitmen yang baik kepada bengkel ini. Okey. Jadi maknanya adakah anda akan didenda kalau tak siap ataupun tak buat? Tidak, bukan begitu. Kita ada time frame, kita ada tempoh masa. Sebagai contohnya, saya berikan tugasan satu dilaksanakan dalam tempoh seminggu. Okey, kepada mereka yang dapat selesaikan tugasan, projek, sesi dalam tempoh 1 minggu, maka dia walaupun bagus macam mana, memang perfect macam mana sekalipun tugasan dia, projek dia, tapi sebab dia lewat hantar, maka kita akan potong separuh. Rugi potong separuh. Kan? Elok-elok boleh dapat 8, dapat 4. Kan rugi tu. Sebab tu kita bila ada masa, tempoh masa tu, seboleh-bolehnya tolong untuk ikut masa yang kita dah buat. Kecuali kalau ada masalah-masalah yang memang tak boleh nak elakkan, maka bincang dengan guru penyelia. Anda kena faham sepanjang 6 bulan ataupun 1 tahun tanggungjawab membimbing anda dan memantau. Kalau ada sebarang masalah, maka anda lah yang kena cari. Maka mereka lah anda kena cari. Itu maksudnya. Okay? So faham benda tu? Kena faham. Sebab sebarang masalah kamu akan rujuk dengan mereka. Okay? Baik, yang jangan sembarangan saja buat owner dalam bengkel ni. Bila saya kata antara peraturannya lah, tak adalah peraturannya macam peraturan kat sekolah. Okey, tidaklah. Sebab kita pun dalam online, so kita gunakan kaedah yang paling mudah lah orang kata kan. So antara peraturannya bila saya kata tolong dengar, jangan buka mic, jangan buka. Kan kalau saya kata offkan kamera. Kan macam sekarang ni ada yang on kamera kan, betul? So tolong offkan kamera anda supaya tak ganggu rakaman. Okay, so tolong offkan kamera, asalkan kamu boleh dengar saya punya slide, boleh nampak slide, nampak muka saya cukup. Itu maksudnya, itu antara peraturannya lah. Kedua, kalau kita berborak atau kalau kita berchatting, tolong jaga jaga bahasa. Woi lah, abang kata semua jenis bahasa keluar. Tolong jaga. Saya tak nak dalam kelas ni perkara-perkara budaya-budaya yang tak elok diketengahkan, okey, diperkenalkan, tak nak. Okey, bila kita berchatting dengan cara yang baik. Saya, awak, kalau nak kau aku tu still okey lagi lah, tapi pastikanlah kau aku tu pun dengan kawan yang betul-betul rapat lah. Janganlah kau aku dengan cikgu. Kau aku dengan saya pula kan. Tak pasal-pasal memang lah. So jangan. So ada adab, ada tertib, kita follow sama-sama. Caranya insya-Allah anda akan harmoni. Dalam program-program kita, dalam kita punya live ni insya-Allah tak ada masalah lah. Saya takkan marah. Tak marah pun macam mana saya tak nampak kamu buat apa tu tak. Walaupun kamu tengah baring di atas katil sekalipun, tengah makan. Okay, mungkin tengah makan sekarang ni sambil mendengar ni, so tak boleh nak marah, betul. So dari segi yang benda-benda macam tu mungkin saya tak ada masalah lah. Okay, cuma bila saya minta bercakap. Kalau saya kata off, itu penting sebab kita tak nak ada gangguan dalam kita punya sesi ni. Okay, boleh saya harap benda ni sangat penting. Okay, dan juga beberapa peraturan lain yang saya akan jelaskan dari semasa ke semasa sepanjang bengkel ni. Kamu kena ingat, bengkel kita ni lama tempohnya, 6 ke 1 tahun. Macam-macam akan berlaku. So kamu kena ikut apa yang diminta oleh pihak penganjur. Seandainya sekarang ni anda semua dalam tempoh bercuti lagi, kiranya masih lagi belum bersekolah,
Okay, kecuali pelajar-pelajar atau abang kamu tingkatan 5 dengan tingkatan 6. Mereka memang kena pergi sekolah kan, bermula lagi 2 minggu macam tu kan. Jadi kamu masih lagi kekal di rumah. Okay, maka follow je kelas ni macam biasa. Bila kita dah keluarkan jadual nanti, follow saja kelas ni macam biasa. Jangan skip-skip. Kalau ada masalah, bincang elok. Okay, bincang dengan guru penyelia kamu. Okay, kamu tak perlu direct dengan saya, tapi kamu better, orang kata lebih baik untuk direct dengan guru penyelia kamu. Siapa guru penyelia kamu? Okay, sekolah masing-masing. Okay, kalau nak direct dengan saya boleh, tapi selalunya saya ambil masa untuk menjawab. Jadi better kamu dengan guru penyelia, saya dengan guru penyelia two way, senang. Okay, so boleh sekali harung macam tu lah. Okay, so ingat macam saya kata tadi, peraturan bengkel kena pastikan terjaga, komitmen dari segi kehadiran, tugasan, jangan lupa projek, jangan lupa sesi, bila sesi buat, jangan tak buat. Okay, sebab sama ada anda habis awal atau lambat dalam bengkel ini bergantung pada diri anda juga, bukan bergantung pada diri saya ya. Anda cepat-cepatlah, lambat-lambatlah macam mana. Okay. Dan yang keempat, apabila kita buat penilaian ataupun pemantauan, jangan kelang kabut. Sebagai contoh tu saya kata tadi, bila kamu bagikan komitmen dari segi tugasan, projek, sesi, kehadiran, nanti cikgu-cikgu kamu akan buat penilaian. Sebagai contoh, tugasan yang kamu hantar tu kita nak nilai bagus ke tak bagus, layak ke dapat 10 markah atau dapat 4 markah je. So buatlah sehabis mungkin, jangan buat cincai aja. Okay, jangan cincai sangat, susah. Walaupun susah sekalipun, bincang. Sebab tu saya kata, benda bincang. Okay, ada soalan. Okay, cikgu saya ada soalan. Okay, kalau ada tuition pada masa sama dengan Google Meet atau live stream macam mana? Macam saya kata tadi, seandainya ada komitmen-komitmen lain, tuition contoh pada hari yang sepatutnya tu ada tuition pula. Okay, so kamu tak dikira hadir dalam live, tapi kamu akan kira hadir untuk YouTube recording. Sebab tu saya kata kita ada cara lain. Jangan risau. Benda tu kamu tak perlu risau. Tak payah kelang kabut pasal benda tu. Okay, just follow je flow tu. Mana kalau kata pergi tengok nanti kita akan masukkan link YouTube dalam Google Classroom, kamu boleh tengok balik. So bila ada waktu tu kamu tengok balik lah dan belajar macam biasa. Tengok lah macam biasa. Sama juga macam kawan-kawan lain, cuma bezanya kawan-kawan lain dia dapat tengok secara live dan kalau ada soalan dia boleh tanya macam ni, betul tak? Dia boleh tanya secara live. Cuma kamu kalau tak dapat nak live, kamu terpaksa tunggu, mungkin kena hubungi saya ke, hubungi cikgu kamu ke, mungkin makan masa sikit lah. So dia sebab tak live kan, macam tu, itu masalah dia. Okay, baik. Okay, tak ada soalan lain. Okay. So faham taklimat disiplin ni saya sentuh 4 perkara je. Jangan risau. 4 perkara ni kalau kamu ikut, kalau kamu patuhi, tak ada masalah. Okay, saya yakin kamu PRS yang bagus, yang hebat betul. Bukannya PRS yang sembarangan, yang terpilih ni, betul. Okay, dan ikutlah kalau kita ada buat pertandingan ke apa ke, follow lah. Janganlah tak follow. Mungkin kita ada perbahasan ke, kita ada pertandingan pidato ke. Okay, follow. Jangan hanya sekadar duduk diam, tengok kelas, lepas tu jawab soalan, so tak berkembang. Okay, anda tahu siapa yang aktif sepanjang banking ni, kita mungkin boleh panggil dia jadi VC ke untuk yang akan datang punya. Siapa tahu? So, kalau daripada kamu duduk diam aja, buat apa? Betul tak? Okay, so harapan saya besarlah sebenarnya untuk kamu. Okay, habis taklimat pasal modul, simple je. Pasal modul lah, pasal disiplin, simple je kan. Asalkan kamu follow, tak ada masalah. Sekarang ni kita masuk pada taklimat modul. Yang ini kamu kena faham betul-betul. Okay, sebab ini ada dalam modul PRS kebangsaan yang mana kamu sepatutnya tahu. Okay, lagi-lagi nak ambil tahap bongsu ni, lagilah kena tahu pasal benda ni. Okay, yang pertamanya dalam tahap bongsu ni, kamu akan melalui 4 topik.
Okey, pertamanya pengenalan PRS, kesedaran diri, asas komunikasi dan awal. Ini saya yang akan bagi tak. Mungkin ada cikgu-cikgu lain yang akan bagi, akan buat kelas dan sampaikan tajuk. Mungkin macam saya, pengenalan PRS saya dah buat. Mungkin kesedaran diri ada orang lain pula yang buat. So, tak kira lah sama ada saya atau cikgu-cikgu lain yang buat kelas, kamu kena hormat dia, kena ikut apa yang dia cakap. Okay? Dan untuk makluman, kalau kita buat modul bongsu ni secara fizikal, maksudnya buat kat sekolah ke apa, sepatutnya 16 jam diperuntukkan untuk cover 4 topik ni. Tapi oleh kerana kita ada kekangan masa dari segi nak berjumpa secara ni pun susah, maka 16 jam tu kita boleh kira dengan macam-macam cara lah. Jangan risau. Benda tu kamu tak payah fikir. Benda ni tak payah fikir. Yang itu pihak kami akan fikirkan. So anda just fokus kepada kelas dan juga aktiviti sepanjang bengkel. Okay. Dalam bengkel juga akan ada tugasan individu. Bila ada tugasan individu, kita bagi tugasan melalui Google Classroom. Jadi sebab tu saya kata pentingnya kamu berada dalam Google Classroom sebab saya akan postkan tugasan. Tugasan apa buat dan kena turn in ke apa. Mungkin kamu yang dah biasa guna Google Classroom tahu kan nak buat macam mana. Maksudnya kena hantar tugasan macam mana, hantar assignment, video ke, karangan ke, esei ke, itu semuanya ada diberikan. Dan saya nak tekan kat sini, tugasan kita, projek kita, apa semua kita buat dalam keadaan santai. Dia bukannya follow syllabus ataupun macam peperiksaan sebenar. Tidak. Mungkin tugasan tu memang tugasan yang simple aja. Yang kalau kamu follow, kamu boleh buat dengan mood yang happy. Itu maksud saya. Contohnya buat tugasan video kan. Cuma janganlah over sangat. Buat TikTok, saya tak adalah suruh tugasan buat TikTok. Okay? Tapi tolonglah, tolong jangan gunakan TikTok ke arah yang tidak baik lah. Kalau nak guna sekalipun platform tersebut, gunakan dengan cara yang sepatutnya. Okay? Tak guna lagi bagus sebenarnya. Sebab kita nampak macam mana trend tu sekarang ni. Okay? Itu untuk tugasan individu. So bila terbuat individu, kamu kena buat seorang-seorang, maksudnya kena buat sendiri. Bila saya suruh hantar, kena hantar lewat mungkin ada pemotongan markah. Okay, faham? Seterusnya projek berkumpulan. Okay, bila sebut projek berkumpulan, projek ni maknanya dalam grouping, kumpulan. Cikgu adakah satu sekolah bergantung kepada keadaan. Okay, kalau tak cukup orang, contohnya mungkin dalam satu projek tu 7 orang ahli. 7 orang ahli. Ni dengar elok-elok kan nanti ada yang argue pula. Okay, 7 orang ahli. Kalau kata sekolah kamu ada 3 orang je yang daftar sebagai peserta, maknanya akan ada sekolah lain yang akan masuk dalam kumpulan kamu. So kamu kena bincang sama-sama lah dengan kumpulan, dengan sekolah lain tu, dengan grup yang tu. So dapat 7 orang, so kena bincang betul-betul. Tetapi projek yang kamu cadang dan buat itu mestilah projek yang boleh bagi manfaat kepada kedua-dua sekolah atau semua, katalah dalam kumpulan tu ada 3 sekolah lah. Ada 10 sekolah contohlah kan, semua hantar seorang-seorang. 10 sekolah maka boleh bagi manfaat kepada 10 sekolah tersebut. Macam itulah. Okay. Taklimat dari segi projek nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi, jangan risau. Macam mana bentuk projek dia pun mudah, tak ada susah mana. Saya tak suruh kamu pergi interview orang, tidak. Kamu boleh buat dalam bilik kamu sebenarnya projek dan tugasan ni, asalkan kamu tahu nak buat je lah. Kalau memang tak tahu langsung kena bertanya lah. Itu je sebenarnya. Okay. So selesai projek berkumpulan, kita bagi kepada sesi bantu rakan. Saya tahu mesti ramai tertanya-tanya macam mana nak buat sesi bantu rakan ni dengan keadaan sekarang. Betul tak? So jangan risau, kita pun follow the flow. Maksudnya tak perlulah kita, kalau dulu bila kita buat sesi, kita kena jumpa kawan-kawan kita kat sekolah, betul? So sekarang ini kamu sesi bantu rakan ni kena faham bila sebut sesi bantu rakan bukannya suruh tanya masalah dia apa, tak. Okay?
Bila kita sesi bantu rakan ni, maknanya contoh kita WhatsApp kawan kita, kawan kelas kita bertanya khabar. Assalamualaikum, berkhabar, sihat ke? Contohlah, ni cuba translatekan dalam bentuk WhatsApp lah. Dalam bentuk WhatsApp, untuk WhatsApp. Apa khabar, dibalas semualah, baik semua, apa macam mana keadaan, okey ke tak okey. Kalau kata okey lah juga, selalunya bila perkataan juga tu kita boleh tahu yang dia mungkin ada something lah. Sebab tu kamu kena belajar, kena faham. Kena kata okey lah. Bila okey lah tu mungkin ada benda yang tak okey. So kena tanya, ada masalah ke, boleh share ke apa. Macam tu lah, kita boleh bertanya. Okay, so kalau dia kata, kalau dijawab tak ada masalah, okey je. Okey, tak ada masalah. Ajaklah borak. Macam mana keadaan dekat rumah, okey tak sepanjang MCO ni, okey ke tidak, itu ini. So perbincangan itu, perbualan tersebut dari segi WhatsApp tu ataupun Telegram ke ataupun apa saja, kamu boleh simpan dan rujuk kepada guru kamu. Sebagai contoh, cikgu saya ada buat conversation, bukanlah buat conversation, saya ada buat satu sesi dengan kawan saya. Kami bertanya khabar lah, tapi in the end of the day, bila kami bila saya borak-borak, dia maklumkan yang dia ada masalah dari segi tak happy kat rumah, macam itulah. So kamu boleh rujuk dengan guru penyila kamu. Guru penyila kamu akan bantulah. Oh, kena buat macam ni, kena buat itu, kena buat macam ni ke, ataupun kena bantu dari segi macam mana, macam itulah. So ataupun kamu jenis yang kamu dapat maklumat, cikgu, saya dapat maklumat ada kawan kita, kawan sekolah, budak-budak sekolah kita yang ada seorang ni, nama dia apa, yang kita perlu bantu dia, kaunselor kena bantu, cikgu kena bantu sebab dia ada isu-isu yang mungkin saya tak boleh buat, saya tak boleh nak bantu. So benda-benda macam itulah yang diperlukan. Bila kata 20 orang, maknanya janganlah pergi tanya 20 orang kawan-kawan awak, apa khabar semua, taklah. Buatlah secara yang proper. Maksud secara proper tu, WhatsApp boleh, kalau nak buat video call pun boleh, tak ada masalah. Dia ada banyak cara. Okay, boleh rujuk cikgu-cikgu kamu macam mana cara yang efisien untuk laksanakan tugasan, untuk laksanakan sesi ni. Dan kena faham, setiap kali sesi, kamu kena buat report. Okay, lupa saya nak sentuh tadi, tugasan, projek, sesi ni kamu kena buat laporan dia. Nak buat kat mana? Jangan risau. Nanti saya bagi dan saya akan tunjuk macam mana nak buat laporan, dekat mana. Yang cuma saya minta, tolong fokus. Fokus sahaja. Okay? Boleh? Dan yang terakhir sekali dalam komponen modul adalah ujian. Macam saya kata tadi, 80% tak hadir dalam kita ataupun 80% tak capai 80% kamu punya kehadiran, tugasan semua tu, kita takkan panggil kamu untuk buat ujian akhir. Contohnya, kalau kamu follow ikut je semua yang kita buat, kan, kamu tak ada masalah, memang sampai contohlah 6 bulan, kita tengok rekod, wah siapa nama kita nak tu. Okey, contoh Nur Nadirah ni. Siapa Nur Nadirah ni? Kan, Nur Nadirah sebab kameranya, saya nampak kamera dia. So kita bagi contoh lah, Nur Nadirah ni kan, dia punya rekod bagus, daripada kelas pertama sampai yang terkini. Memang 80%, 90% dia punya kata keseluruhan dia. So kita akan panggil, kita akan buat satu hari, kita akan panggil semua yang layak, kita akan buat satu hari ujian khas, macam exam lah, tapi secara atas talian. Kita buat serentak dan keputusan akan keluar on the spot. Okay, kalau lulus, bila lulus, barulah kita panggil untuk temu duga. Temu duga tu untuk apa? Supaya ada panel-panel dapat tengok kamu, tanya kamu soalan sikit-sikit, lepas tu kita sahkan kamu ni layak dapat PRS Bongsu peringkat negeri Selangor. Macam tu. Okay kan? Baru nampak dia flow, cantik, hebat. Ni orang ni bukan main-main ni, dia layak dapat PRS negeri Selangor, tahap bongsu. Macam tu. So itu yang kita nak jaga sebenarnya. Okay? Boleh? Semua faham dari segi modul ni? Saya rasa semua faham, tak ada masalah pun. Okay? Baik.
Okay, next. Kita pergi. Baik. Macam mana, ingat tak tadi bila saya kata setiap kali kamu buat tugasan, projek, sesi, kamu kena buat laporan kan? Kita akan buat melalui portal e-record PRS. Kalau kamu sedar, kalau kamu perasan dekat Google Classroom, bila masuk tu saya letak satu folder namanya portal pelaporan e-record PRS kan. Itulah portal dia. Okey, kita masuk portal tu, saya tunjuk. Saya tunjuk ya. Okey. Oh, No Nadira, kamu dengar ke? Ni sebab kamera kamu tak off kamera? Boleh tak offkan kamera? Ni seorang lagi, Muhammad Zulfakri Nazmi. Offkan kamera kalau boleh. Saya nampak. Okay. Saya nak tunjukkan kamu record. Okay. Ini kalau buka di laptop kalau buka di telefon dia lebih kurang sama jugalah. Okay. Sebelum tu kita kena masuk dulu dalam Google Classroom. Okay, katalah ini Google Classroom kamu. Semua nampak kan? Semua nampak? Okay, Google Classroom kamu. Beginilah rupa dia. Okay, rupa dia. Dan kamu just, orang kata apa, klik dekat classwork. Ni yang saya nampak, yang kamu nampak mungkin lebih kurang lah. Sama, tak ada yang beza pun. Okay, dekat sini ada portal ni, betul? Ada portal rekod latihan dan aktiviti bengkel. So dekat sini kamu boleh klik dan dia akan keluar yang ni, link ini. Okay. So yang ini just klik je lah. Okay. Bila klik yang ini, kamu akan nampak yang ini nanti. Kejap saya tunjuk lagi sekali. Kamu akan nampak satu rekod yang ini. Okay. E-record. Ini portal yang sebenar lah. Okay. Portal yang sebenar yang kamu akan nampak. Okay. Dekat telefon pun dia akan keluar macam ni, cuma dia akan lebih kecil lah kalau kat telefon. Kalau dekat laptop nampak macam ni lah. So dekat sini kamu akan tengok lah. Semua benda ada detail. Okay. Bila saya kata buat laporan, ini latihan. Laporan latihan ni adalah bila setiap kali kelas modul. Contoh, pengenalan PRS topik 1. Okey, lepas je kelas tu kamu tahap bongsu kan. Kamu klik tahap bongsu. Okey, dah tersedia ya ikut negeri masing-masing. Okey. Kalau kamu sekolah rendah, tengoklah pilihlah sekolah rendah. Kita ambil Selangor lah sebab Selangor kan ramai kan. Okey, contohnya kamu klik je pada bendera. Okey. Klik je pada bendera, nanti dia akan keluar satu tab yang mana kamu akan nampak laporan tersebut. Saya akan tunjuk dekat mana laporan tu. Okey. Saya rasa kena tunjuk. Okey. Kamu akan nampak laporan PRS bongsu ni. Kamu akan nampak laporan dia akan keluar. Syarat nak masuk dan syarat nak tengok borang ini, kamu kena masuk guna email MOE ni. Nampak ni yang saya highlight ni, kena masuk. Kalau kamu tak masuk, memang borang ni kamu tak akan nampak. Kamu memang tak akan nampak borang ni langsung kalau tak masuk guna email. Okay, semua nampak okay. So macam biasalah, isilah ID kamu apa ID kamu. Kan. Contohnya apa? Siapa nak share dia punya ID? Boleh buka mic. Satu ID, siapa nak share? Ada tak yang nak share? Tak ada pula. Siapa nak share? Share seorang ID dia. Ada? Sebut, ingat tak ID? ID kamu yang PRS B lepas tu nombor. Okey, contohlah. Okey lah, tak apalah.
Cuma tak nak kongsi tak apa. Contoh contoh. PRSB. Okay, wajib untuk kamu masuk guna ID yang telah diletakkan. Kalau contoh kamu tak buat salah, kamu terkecil PRS sahaja, dia tak terima. Mesti kena guna ID yang betul. Ataupun kamu je PRS je pun tak boleh, kena gunakan ID yang betul. PRS B berapa? Contohnya 1001 contoh. Baru boleh guna. Okay, ni contoh. Okay, ni contoh Nampak tak? Kalau tak nampak, saya besarkan sikit. Saya besarkan ke ni. Nampak tak 200 ni tak nampak, tak tahulah. Okay, nampak Okay, nampak Saya harap kamu nampak. Okay, apa lagi? Laporan ni. Okay, so PRS B, ini contoh. So nama sekolah. Oleh kerana tadi yang kamu masuk, kamu kan klik bendera Selangor, maka hanya yang sekolah Selangor sahaja yang akan keluar. Okay, contohlah sekolah mana yang best Sekolah mana yang cantik? Kampung Jawa 2. Gitu. Okay. Kampung Jawa 2. Contoh tarikh topik 1 kita buat contohlah Klik yang ni. Tengoklah. Contohnya dalam 1 hari bulan hari tu. Contoh. Ni contoh je, contoh. Okay. Dan masa buat live tu bila? Katalah dalam pukul 3 petang. Kalau petang PM, jangan letak AM. AM tu pagi, pukul 3 pagi tengah tidur. Okay, pukul 3 petang. Dan pilihlah topik apa? Topik 1, pengenalan PRS. Okay, lepas tu ringkasan, ceritalah sikit. Ringkasan aktiviti apa yang kamu buat masa dalam tu. Sebagai contohnya, masa latihan tu, saya belajar mengenai bagaimana menjadi seorang PRS. Salah itu. Seorang PRS yang bagus dan mantap. Contoh macam tu. Tulis juga, saya juga belajar apa dia? Etika PRS. Saya juga belajar lagu PRS. Cikgu-cikgu boleh tak buat guna point? Boleh, tak ada masalah. Okay. Buatlah point 1. 1 ke, dash ke, apa-apa je lah, pulang. Sebenarnya dash. Okay. Belajar etika PRS contoh. Lepas tu apa lagi? Apa lagi tahu lagu PRS. Lagi apa? Hafal apa ni, ikra PRS. Contoh. Tak ada masalah, boleh. Nak buat dalam bentuk ayat pun boleh, nak buat point pun boleh, tak ada masalah. Okay? Kita terima je. Dan last kali lah refleksi. Bila sebab refleksi, apa yang kamu belajar? Apa yang kamu belajar? Sebagai contohnya, daripada topik 1 tu kamu dapat belajar apa? Okey, mungkin daripada topik ni saya belajar bagaimana, mungkin boleh tab, bagaimana menjadi PRS yang bagus di sekolah. Contoh macam itulah. Okey. Cikgu nak buat beberapa isi lagi, boleh, tak ada masalah. Buatlah, tambah lagi ke, ataupun kamu tak nak cerita apa kamu belajar, kamu kata macam mana nak boleh aplikasikan dalam hidup. Lepas dia belajar ni, saya tahu bagaimana nak bantu bimbing rakan-rakan saya dengan lebih baik. Lebih baik. Contoh. Apa lagi? Apa berlaku pada anda selepas belajar? Saya lebih faham tentang etika PRS. Contoh macam tu. Apa lagi? Lepas belajar ni, saya harap saya boleh jadi
PRS yang bagus. Contoh macam tu dan sebagainya. Terpulang bergamu dan lepas tu tekan submit. So bila dah submit nanti senang lah macam tu. So faham? Faham semua so gitulah kaedah dia. Itu antara cara dia untuk yang latihan. Okay? Itu yang untuk buat laporan latihan. Okay, sama je yang lain-lain macam mana pun. Okay? Ada soalan boleh tanya? Okay? Okay, so kita kembali semula pada rekod tadi. Okay? Pergi pada e-record tadi kan. So itu kalau kita buat latihan. So kalau tugasan macam mana tugasan? Klik je lah tugasan. Pilih je tugasan. Okay, kali ni tugasan kita ambil lah yang sekolah Johor pula lah. SK kan, SK Johor kan ada kan. Sama juga tugasan PRS. Contoh. Apa contohnya? Silap. Sebelum tunjuk tu kena ni dulu kan. Stop dulu. Kita tunjuk. Laporan tugasan. Okay. So laporan tugasan tersebut. Okay. Ni untuk laporan tugasan. Mesti dilaksanakan selewat-lewatnya 3 hari selepas tamat tugasan. Okay, kalau boleh sebelum lepas 3 hari tu kena siap lah. Janganlah dah lama-lama seminggu 2 minggu baru nak buat susah. Okay, macam tadi PRS D1001 contoh je lah. Ni contoh nama sekolah contohnya adalah SK Taman Daya 3 sebab kita campur So SK Taman Daya 3 tahap bongsu. Okay, so tugasan pada waktu tersebut diminta untuk siapkan tugasan 1. So pilihlah tugasan 1. Tarikh pelaksanaan pilihlah tarikh dia bila kan. Pilih. Nama tugasan contoh nama tugasan adalah video tugasan 1 ataupun ada setiap tugasan tu ada nama dia. Saya akan letak nama dia, kamu tulis je nama dia. Okay. So ringkasan tugasan macam ni lah. Pilihlah. Saya perlu laksanakan tugasan ataupun tulis je yang paling ringkas. Perlu buat video nyanyian lagu PRS. Contoh ni PRS. Contoh PRS pula PRS. Contoh kan. Itu antara tugas betul ceritalah sikit-sikit. Macam tu yang mudah sikit lah. Okay. Betul ada masalah yang hadapi mungkin kamu boleh cerita sikit dalam antara masalah dia yang saya hadapi adalah line internet teruk line internet teruk dan selalu putus. So itu mungkin ada masalah ataupun kamu boleh tukar suara saya tak dengar dan tak dapat record. Macam tu lah lebih kurang macam tu. Okay? So refleksi sama juga macam yang kamu buat sebelum ni tugasan untuk yang latihan tadi. Daripada tugasan ni apa yang kamu belajar? Daripada sini saya tahu bahawa pentingnya lagu PRS dihafal. Contoh macam tu. Okay? So boleh submit. Macam tu lah. Itu dia punya cara je lah. Okay? So saya harap semua faham. Okay? Faham macam mana dia punya tu. So kita kembali semula pada rekod tadi. Okay? Kita pergi ke rekod balik semula. Itu untuk tugasan. Okay? Sama juga. Untuk projek pun sama. Cuma projek ni nanti hanya setiausaha projek sahaja yang akan isi. Nanti saya akan tunjuk senarai projek dekat atas ni. Saya akan buat list sekolah apa, nama kumpulan apa, kod kumpulan apa, semua ada kat sini detail. So nanti kamu punya SU yang akan isi. Hanya satu kumpulan, satu report saja, satu laporan je. Jangan semua pergi isi, tak. SU saja akan isi. Dia akan isi lah nanti. So dia akan isi semua ni lah. So yang ini nanti saya akan buat satu bengkel khas untuk setiausaha sahaja. Setiausaha dia akan belajar dengan lebih detail lagi macam mana nak buat report ni, laporan ni. Okay. So nextnya ialah sesi bantu rakan.
Ini sesi bantu rakan ni, kita pilih sekolah rendah, kita pilih mana tadi? Report, sesi bantu rakan. Sebentar. Oh, belum siap lagi. Okay, so nanti saya akan masukkanlah. Okay, untuk yang ini nanti saya akan kata masukkan dalam link tu. So tapi dia lebih kurang sama lah, kamu just isi saja macam biasa. Kamu kan isi, saya boleh buka tak ada di sini. Kejap, kalau boleh buka saya rasa tak ada masalah. Sebentar. Laporan sesi bantu rakan Bongsu. Okey, Bongsu, kejap. Boleh tak? Dia biasalah tu kalau ada masalah tu kan, laporan sesi bantu rakan. Okey, ada. So saya boleh tunjuk sesi bantu rakan. Okey, so inilah oper dia. Tambah 50 lah. Okay. Sama juga. Dan kena faham, bila sesi bantu rakan, maklumat ini adalah sulit. Ingat etika PRS, jaga rahsia. So sulit. Tak ada orang boleh baca. Hanya yang boleh baca hanya cikgu kamu dan juga pihak saya saja. Itu pun saya tak ambil peduli pun. Sebab apa? Sebab tak ada nama. Tak ada nama pun. Tak ada nama budak. Okay. So contohnya pilihan negeri, contohlah Kuala Lumpur ataupun kita ambillah Selangor. Senang. Selangor sekolah rendah, ID PRS B1001 kan, contohlah. Okay. So bilangan sesi sebagai contoh sesi 1. Okay. Lepas tu kod sesi terpulang kamu nak buat macam mana kod sesi tersebut. Okay. Cikgu orientasi perlu buat laporan tak? Perlu. Orientasi bukan laporan, bukannya aktiviti lagi. Okay. Hanya isi kehadiran je. Okay. So kod sesi contoh, ini kamu sendiri buat untuk kod sesi contoh. Kod sesi tersebut oleh kerana kawan kamu tu duduk dengan dekat rumah kamu, so kamu nak buat dia kodnya A001. Contoh, tak ada masalah, terpulang lah. A001. Itu kod tu kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang tahu. Tak ada orang lain yang tahu. Cikgu kamu pun tak tahu, saya pun tak tahu. So kod ni hanya sekadar rujukan kamu, siapa orangnya. Macam tu. So tak ada sesi bila, sebagai contohnya adalah semalam saya ada buat sesi satu dalam pukul 3 petang macam tu lah kan, 3 petang macam tu semalam kan. Okay, jantina saya buat dengan kawan saya yang perempuan. So isu utama, sebutlah isu utama apa. Contoh kawan kamu cerita dia stres sebab lama sangat kat rumah. So stres ataupun kamu buatlah tekanan berada di rumah. Contoh macam tu. Okay. Masalah yang dihadapi rakan stres sebab tak boleh pergi sekolah. Dia tak dapat nak jumpa kawan-kawan. Contoh je, saya kata apa-apa saja, apa-apa isu saja, tak kisah. Okay. So tindakan saya bimbing supaya tengoklah apa yang kamu nak buat, saya bimbing supaya dia luah perasaan contoh. Pun boleh, tak ada masalah. Ataupun tindakan yang kamu boleh, saya dengar masalah dia dengan baik, dengan teliti ke, pulanglah apa yang kamu buat. Saya bantu dengan cerita hal berkaitan kawan-kawan. Contoh hal berkaitan dengan kawan-kawan. Contoh macam itulah. Okay. So lepas tu submit macam biasa. So nanti kamu akan dapat report tu ke dalam email kamu dan saya akan hantar email kepada cikgu kamu juga. Okay. Faham
So boleh faham tak setakat ini? Sila jawab. Sila chat tulis. Faham tak setakat ini? Boleh tu. Oh, okay, good. Oh, siap punya suara lagi. Okay. Minta maaf suara saya serak. Yelah, non-stop kan. Okay, so saya nak apa mungkin nak ambil air sikit lah macam tu lah. Okay, okay. Macam tu lah. Okay. So boleh daripada kata penjelasan saya tu dapat jelas lah bahawa ini antara benda yang kamu kena buat. Kamu kena explore sendiri lah. Cuma bila kamu explore, jangan tekan submit kat bawah tu. Sebab nanti dia akan hantar. Bila hantar, bila kamu tak sengaja hantar, banyak benda pula nanti saya kena sort. Susah. So tak perlu. Okay? So tak apa, tak perlu macam tu. Okay? So dalam e-record itu je lah. Okay? Boleh Faham saya harap kamu faham. Sebab benda ni bagi saya jelas sebenarnya. Okay. Dan last kali saya nak tunjuk, last kali untuk e-record ni, okay. Mungkin lepas ni akan ada feature-feature baru ataupun fungsi-fungsi baru. So just explore saja adalah kehadiran. Okay. So setakat ini bongsu kehadiran lah. So nanti kehadiran kamu hari ini pun akan melalui sini. Cuma saya belum buka lagi. Okay. So saya belum buka lagi. So kamu just boleh pilih macam biasalah. Macam tu kehadirannya. Okay, sama je. So nanti saya tak tunjuk lagi. So kamu boleh tengok nanti, boleh explore sendiri nanti. Okay, tunggu sampai saya buka selepas ini. Okay, faham Okay, so ini adalah e-record yang mana inilah pentingnya segala aktiviti kamu yang kamu buat sepanjang bengkel ni mesti direkodkan. Sebab kalau kamu tak rekod, tak ada bukti yang kamu buat bengkel, aktiviti kat bengkel ni, so macam mana kita nak trace kamu? Macam mana nak bagi kamu layak dapat 80% tu? Macam mana kami nak tengok kamu layak ke tidak untuk dipanggil temuduga? So penting. Siapa yang terlepas kena catat betul-betul. Kat mana, buat kat mana, macam tu kena. Kalau tak nanti susah. Okay? Boleh So itu berkaitan dengan e-record. Okay, portal e-record PRS. So saya harap semua faham dan benda-benda macam ni dapat diselesaikan dengan baik lah. Okay. Okay, next. Okay, kita akan seterusnya. Baik. Ini ada satu aktiviti lah, sekadar untuk ni je pun. Okay, so saya nak minta kamu pilih satu hari yang mana sekiranya saya nak buat atau cikgu-cikgu lain yang nak mengajar, nak buat kelas secara live, hari apa yang kamu nak kami buat. Okay, bermaksud masa memang fix pukul 3 petang. Masa memang 3 petang. Sabar, nantilah, jangan tulis Isnin apa. Tak, nanti sabar. Okay, so pilih, nanti saya akan tunjukkan, kamu kena masuk satu link. Okay, link tu ialah Slido, okay, www.slido.com. okay, masuk kat Slido tu, masukkan kod kelas 8985. Kamu nampak tak yang dekat atas ni kan ada yang warna hijau ni? Ini kod dia. So kamu undi nak kelas hari apa. Okay, undi saja. Okay, boleh mula sekarang. Silakan. So, klik www.slido.com. Siapa yang boleh klik ataupun tu buat macam mana pun asalkan keluar. Pilih kod dia adalah 8985. Pilih sekali saja, kamu tak boleh ubah. Pilih satu saja. Nak Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke, Jumaat. Pilih. Okay? So pilih. Sila pilih.
Wow, ramai yang memilih hari Rabu, okey. Teruskan pilih. Semua kalau boleh, semua orang pilih. 46 ni pilih. Baru 21 orang yang undi tu. Cepat. Yang hadir 47, maksudnya sepatutnya semua 47 tu kena undi. Oi, ramai nak hari Rabu Ramai nak hari Rabu, pukul 3 petang. Okey. 25 orang memilih Rabu. 12% pilih Jumaat, Khamis, Selasa, Isnin 8%. Okey. Teruskan sampai cukup dalam 40 macam tu baru kita stop. Okey, dalam 40 tu baru kita stop. Okey, dia bila makin menaik. Okey. Pilih. Baru 26. Okey. Masuk slido.com, masukkan nombor 8985 kod kelas. Cikgu ni untuk minggu depan tak. Bila-bila masa nanti, contohnya lagi hujung bulan ni ke, tengah bulan depan ke, bila-bila lah kalau saya nak buat kelas untuk PRS bongsu sekolah rendah, saya pilih lah, contohnya kamu majoriti pilih hari Rabu. Hari Rabu, so saya buatlah hari Rabu. So tak ada isu lagi lepas ni kamu tak boleh datang sebab tak boleh masuk sebab terlepas lah, ada aktiviti lah. Sebab jadual ni saya akan keluarkan. So ini sekadar untuk make sure kamu boleh memilih. Saya bagi pilihan, kamu pilih lah nak hari apa. Masa dah tetap pukul 3, memang tak ada apa-apa lah. Macam tu. Pilih. Baru 30 orang. Cikgu, kita dah ada tugasan ke? Sabarlah dulu, tak menyabur betul. Okay. Baru 31. Sekurang-kurangnya 40 lah. Masuk. 16, 13, 10, 10. Okay. So saya boleh lah buat juga survey, maknanya kalau hari Rabu saya tak boleh, saya boleh mungkin hari Selasa dengan Khamis. Sebab tu saya kata kena buat pilihan lah. Kamu tak perlu keluar daripada Google Meet ni pun. Buka tab baru ataupun keluar kejap je. Macam tu. Keluar kejap terus tu. Okay. 33 orang. Okay. 33 ada lagi tak? Saya bagi masa sehingga pukul 4.10 lah kot. Dia dah makin lama makin berubah. Tapi kebanyakan setakat ini majoriti hampir separuh lah juga pilih Rabu. Okey lah Rabu. Okay.
So saya akan take note hari Rabu untuk bongsu sekolah rendah. Okay, ada lagi? 33, masih lagi 33. Jangan tukar-tukar. Okay, tolong jangan tukar kamu punya keputusan. Okay, so saya ada dua option ni. Hari Rabu kalau saya tak boleh, saya boleh buat hari Khamis. Macam tu. Oh, naik balik Jumaat. Cikgu ada test pukul apa hari ni? Tengoklah. Ini pun dah separuh dah ni. Dah nak habis dah. Kalau kita cepat. Sebab tu saya kata tadi, buat cepat-cepat. Nampaknya dah tak bergerak dah. Sampai 33 je kot. Nampaknya macam tu. Okay. So tak apalah. Saya rasa saya akan tutup poll ni. So bermaksud sekarang ini secara rasminya majoriti memilih hari Rabu pukul 3 petang sebagai kelas online. Kalau ada, saya akan buat jadual, maknanya kita akan pilih hari Rabu pukul 3 petang. Bila, saya akan maklumkan nanti jadualnya bila, tarikhnya bila nanti. Tapi hari yang dipilih adalah hari Rabu. Okay, boleh tak ada masalah lah macam tu. Okay, next. Okay, kita nak masuk dalam satu, orang kata apa, satu aktiviti yang mana saya nak kamu mencalonkan, okay, mencalonkan penghulu, okay, jawatan penghulu ni kamu kena perlu dicalonkan, yang mana kamu boleh calonkan sesiapa saja, okay, diri kamu sendiri pun boleh, tapi saya nak dalam 3 orang saja. Saya akan tulis nama dia, paparkan nama dia. So senang nanti. Okay. Macam tu. Okay. So siapakah orang-orangnya, sila calonkan. Saya nak calon tu mesti bersuara. Buka mic kamu. Gitu cerita dia. Okay, buka mic. Seorang-seorang. Kalau dah seorang cakap, yang lain kena tunggu. Okay, ada? Siapa? Calonkan nama dan di sekolah mana. Tu je saya minta. Ya, sebut nama. Saya takut apa? Sebut nama ketua dia, kena sebut nama lah. Siapa orangnya? Kita hanya terima malu je. Apa yang dia malunya? Okey, kamu kena sebut macam ni. Assalamualaikum, nama saya siapa-siapa daripada sekolah mana. Saya mencadangkan siapa dari sekolah sebagai penghulu. Kena sebut macam tu. Assalamualaikum, saya Muhammad Nasib Luqman bin Muhammad Nasir mencalonkan dari SKTBP 1, mencalonkan diri saya sendiri. Nama dia siapa? Siapa tadi? Muhammad Nasib Luqman. Kejap. Muhammad Nakib Luqman. Nakib Luqman. Sekolah mana? SK Taman Putra Perdana. Taman Putra Perdana. Okey. Next, apa lagi? Kita nak 3 orang. Dah seorang dah ada. Lagi 2. Assalamualaikum cikgu. Ya, salam. Ya, siapa tadi? Saya Nak Alisha Sultana binti Anan Solihin. Okey. Daripada SK Dari? Taman Putra Perdana. SK Taman Putra Perdana. Okey. Saya mencalonkan diri saya sendiri.
Wow, awak tak nak jadi penghulu hati ke? Ini penghulu untuk lelaki. Saya lupa cakap. Tak apa Alisha, nanti awak masuk untuk penghulu hati. Ini untuk lelaki dulu, penghulu. Siapa? Lagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nama saya Muhammad Hakim Razif. Okey, dari Sekolah Kebahasaan ST Alam. betul nak okey. Calonkan diri saya. Ya Akil. Ha. Apa dia? Tak jelas. Saya calonkan diri saya sendiri. Oh, Saya calonkan calonkan diri saya sendiri. Okey, nama Muhammad Akil. Okey, daripada SK Setia Alam. Setia Alam Assalamualaikum cikgu. Okey. Dah habis lah. Ya. Cikgu. Ya. Cikgu. Seorang lagi. Ya. Siapa orangnya? Nak sebut nama. Saya Nokal Sarah binti Muhammad Khairul. Okey. Saya daripada sekolah SKBB. Saya nak mencalonkan Okey. Farhan Haziq. Apa dia? Muhammad Muhammad Farhan Haziq dari Farhan. sekolah SKBB. Sabar. Haziq Muhammad Farhan Haziq SK Dari SKBB. Bibi tu apa? SKBB Batu Belah cikgu. Batu Belah. Okey, manalah saya tahu. Okey. Ada lagi tak last ke atau nak tutup? Kalau nak tutup kena ada seorang cakap cadangan ditutup. Assalamualaikum cikgu. Salam ya. Siapa? Saya Muhammad Haris Akil dari SK Taman 3 ingin mencalonkan diri sendiri. Haris. Okey, Muhammad. Kejap. Ada 4 orang lagi ya kiranya. Muhammad Haris Akil. Daripada SK? Taman Daya 3. Oh, Taman Daya 3 Johor. Okey, Johor. Orang Johor. Okey, sekarang saya nak seorang tolong calonkan pencalonan ditutup. Assalamualaikum cikgu. Salam. Okey, saya mencalonkan pencalonan ditutup. Siapa orang yang siapa awak ni? Nama saya Tariq Ahmad bin Talak Mahmud daripada Sekolah Kampung Jawa 2. Okey. Saya cadangkan pencalonan ditutup. Pencalonan ditutup. Okey, terima kasih atas. Okey, yang lain semua boleh tutup. Boleh tutup mic, boleh tutup kamera. Saya nak minta 3 orang tadi untuk buka mic dan juga buka kamera masing-masing. Apa tadi 3 orang tadi? Akil, Hakim dengan Farhan tadi kan? So 3 orang tu mana? Yang lain semua off kan? Semua off. Okay, ni Nona Dira ni tak off mic, tak off kamera. Amira Maisara boleh mute kejap. Saya boleh. Kejap ni saya boleh mute ni. Okay, boleh mute dah semua. Okay. So, tadi mula-mula siapa tadi? Kejap, ada 4 orang tadi lah. Okay, ada Farhan, ada Akil, ada Nakib, ada Haris Akil. Baik, saya persilakan setiap seorang tu untuk perkenalkan diri. Farhan, mana kamu punya kamera? Kamera, okay. Okay, kamera Farhan. Saya tukar. Tadi masuk Boleh, silakan Farhan perkenalkan diri. Kenapa kawan-kawan kamu kena pilih kamu sebagai penghulu? Saya dia yang nak, saya tak tahu. Apa dia? Dia yang nak, saya tak tahu. Kamu punya kamera dah tak nampak. Memang tak nak tunjuk muka ke? Tak, dah buka, dia tak boleh masuk. Okey, tak apa. Sorry. So, itu saja? Okay, itu je. Oh, itu je. Okey, terima kasih Farhan. Okey, seterusnya dipersilakan Akil, Muhammad Akil. Silakan. Belum. Jadi.
Perkenalkan diri, nama saya siapa, daripada mana, kenapa kena pilih? Nama saya Muhammad Akif Berazi dari Sekolah Kebangsaan Siti Alam. Semua orang kena pilih saya sebab saya boleh dipercayai. Wah, boleh percayai. Okey, good. Okey, Farhan pun dah nampak muka dah. Okey. Okey, ada lagi? Ada lagi Akil? Tak ada. Okey, baik. Terima kasih Akil. Next, kita pergi Muhammad Nakib Lukman. Silakan. Saya Muhammad Nakib Luqman bin Muhammad Nasir dari SK Taman Putera Perdana. Saya melantik diri sendiri sebagai penghulu kerana ingin di yang lain. Untuk apa? Memimpin di RX yang lain. Wah, hebat ini. Ini luar biasa ni. Luar biasa. Okey, good. Yang lain tak boleh tepuk kan? Tepuk je lah. Okey, dan last kali. Silakan. Ada lagi? Ada lagi Nakib? Saya. Ada lagi Nakib? Ada lagi? Ada? Okey, tak ada. Okey, kita pergi pada Haris. Silakan Haris. Assalamualaikum. Saya Muhammad Haris Akif bin Mak Faizan dari Sekolah Kebangsaan Taman Dari 3 Johor. Saya ingin menjadi penghulu kerana saya seorang yang pandai membuat keputusan dan saya seorang yang berani dan berani ke depan. Wah, hebat. Luar biasa ayat ni. Ini memang nampak ciri-ciri ni. Saya tidak boleh mengundi. Okey. Kawan-kawan yang ada pada hari ni dia orang yang kamu semua. Okey. Okey, boleh tutup off mic, boleh off kamera semua macam biasa. Baik, kita akan mulakan undian. Macam mana nak undi? Senang saja. Saya akan tunjukkan kepada anda slide. Okey. Sama juga seperti tadi. Okey. Apa yang kamu kena buat adalah masuk lagi sekali ke Slido dan pergi kepada yang seterusnya lah. Okey, silakan milih mulai sekarang. Okey, kodnya adalah 8985. Okey, silakan. Kita tengok siapakah yang anda pilih. Wah, tu dia. Baru seorang masuk. Okey. Teruskan mengundi. Pilih calon yang anda ingini. Begitu. Bukan senang kan? Nak undi secara online ni. Pilih. Mana yang kamu nak? Pilih. Okey. Pilih seorang saja, jangan pilih banyak-banyak. Tak baik, okey? Saya bagi masa dalam 5 minit untuk kamu pilih. Pilihlah siapa yang kamu ingini. Okey? Wah, sengit. Sengit. Mana yang lain ni? Mana yang lain? Mana rakan-rakan yang lain? Cepat pilih. Oh, bersaing ni. Macam ni kita nak persaingan yang baik. Begitu.
Okey, lagi ada lagi. Baru 31, kita ada 45. Dah tak bergerak dah, dah tak bergerak dah. Apa yang yes? Oh, Aisyah Sofia lain macamnya. Yes tu. Ni kawan-kawan lain dah undi belum? Undi sekarang. Undi. Time inilah kena undi. Oh, naik lagi, naik. Naik. Macam tu dia kata. Naik. Sekejap cikgu. Sila. Ya. Pilih. Tadi saya kata masuk slido.com. Masukkan kod 8985. Okey. Naik balik Farhan Haziq. Okey, semakin mengejar. Ya. Macam pengulas bola pula ni. Okey. Setakat ini Haris Akil SK Taman Daya 3 Johor sedang lead. Okey, dengan 52% diikuti dengan Nakib Lokman SK Taman Putra Perdana sebanyak 27%. Diikuti rapat oleh Muhammad Farhan Haziq SK Batu Belah dan juga akhir sekali Muhammad Akil SK Setia Alam. Okey. Teruskan mengundi. Jangan lupa saya bagi lagi dalam 1 minit 2 minit macam tu sebelum kita tutup. Okey. Okey. Keputusannya. Oh, dah 35. Okey, good. Teruskan lagi. 9 minit lagi. Saya bagi masa. Okey, 36. Okeylah, dengan ini saya menutup. Oh, tak tahu macam mana nak undi? Type www.slido.com. Okey. Sama ada kamu klik link saya bagi dalam chat tu. Okey. Puteri Nurul Munira. Saya pilih Haris kerana tak tahulah apa. Aduh, kamu ni macam-macam lah. Okey. Klik je dekat link saya bagi tadi, www.slido.com tu. Okey. Ada lagi tak? Kalau tak ada, saya nak isytiharkan. Baik, saya rasa itu saja. Tak apa, ada lagi, jangan risau, Penghuluwati ada. Okey. So, dengan ini saya dengan kuasa yang ada, saya mengisytiharkan bahawa Muhammad Haris Akil daripada SK Taman Daya 3 Johor dengan ini dipilih dan dilantik sebagai penghulu untuk PRS tahap bangsu kluster sekolah rendah bagi tahun 2020, tier 1 tahun 2020. Tahniah kepada Muhammad Haris Akil. Okey, so kita harapkan dia dapat laksanakan tugas dengan sebaik mungkin lah. Oh, ada juga yang tepuk juga tu. Okey, Haris boleh buka kamera dan mic, nak bagi ucapan sikit, ucapan kemenangan anda. Okey, Muhammad Haris, dipersilakan penghulu kita untuk memberikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak terima kasih kepada semua yang undi saya. Terima kasih juga kepada cikgu yang ya, kalau tak 3 orang ni, cikgu lagi sampai 4 orang, saya terus fikir. Itu je lah, terima kasih semua. Okey, terima kasih Haris Akil atas kemenangan anda. Okey, good. Terima kasih Tania. Okey, boleh kembali semula dan sebagainya. Kena ingatkan. Okey, baik, itu untuk calon penghulu. Sekarang kita pergi pula kepada penghuluwati. Sama juga penghuluwati, kita perlukan
Nama, 3 nama. Baik, siapakah nama-nama yang kamu nak cadangkan tersebut? Saya nak boleh buka suara kamu. Calon penghuluwati, silakan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Aisyah Safia binti Mujib Idit daripada Sekolah Kebangsaan Taman Daya 3 Johor. Okey. Mencadangkan diri sendiri untuk menjadi penghuluwati. Okey, Aisyah Safia daripada SK Taman Daya 3 Johor. Okey. Oh, orang Johor ni semua nak conquer ni. Mana pergi orang Selangor ni? Okey, selain tu, yang kedua. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Aisyah Sofia binti Hanif dari SK Taman Putra Perdana ingin mencadangkan diri sendiri. Okey, Aisyah Sofia dari SK Taman Putra Perdana. Taman Putra Perdana. Okey. Oh, nama lebih kurang sama, Aisyah Sofia. Tukar je ni. Okey, silakan. Terima kasih. Dan terakhir, ada lagi tak? Kalau ada pencalonan kita terima lagi. Kalau tak ada Saya 2 ni je. Saya mencalonkan diri sebab saya yakin saya boleh jadi ketua. Oh, sabar. Nanti kita cerita. Nanti saya akan panggil lagi sekali. Okey? Wah, Robi. Ada lagi tak? Ada tak selain daripada Aisyah Safia dengan Aisyah Sofia? Kalau tak ada, kena ada seorang cakap, cikgu, nama siapa, pencalonan ditutup. Oh, kita pilih 2 orang je hari ni. So, macam tu, senang. Adalah seorang wakil Johor, satu wakil Selangor. Okey, settle. Ada. Siapa nak cadangkan ditutup ke ataupun nak cadangkan seorang lagi? Lelaki pun boleh nak cadangkan untuk perempuan, tak ada masalah. Mana? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Ainul Humairah binti Muhammad Iqbal. Okey. Beri cadangan ditutup daripada sekolah Taman Daya sekolah. Cadangan Okey, terima kasih. So kita ada 2 orang calon saja. Dipersilakan Aisyah Safia daripada SK Taman Daya 3 dan Aisyah Sofia SK Taman Putra Perdana. Sila buka anda punya mic dan juga kamera. Okey, dipersilakan Aisyah Safia dulu untuk perkenalkan diri, daripada mana dan kenapa kena pilih awak. Silakan. Saya pilih diri sendiri sebab saya yakin saya boleh jadi ketua. Saya juga bersuara lantang dan saya seorang yang gemar menimba pengalaman baru. Dengan menjadi penghuluwati, saya ingin belajar tentang kepimpinan. Okey, good. Ada lagi? Itu saja ya. Okey, next Aisyah Sofia, silakan. Nama lebih kurang. Saya mengundi diri saya sendiri sebab saya akan berusaha seraya upaya untuk memimpin teman-teman PRS untuk mencapai kejayaan dalam aktiviti-aktiviti yang bakal dijalani. Okey. Terima kasih kepada Aisyah Safia dan Aisyah Sofia. Okey, 2 nama yang lebih kurang sama. Okey, boleh tutup anda punya kamera dengan mic. Kita akan teruskan dengan pengundian. Okey, sama juga caranya untuk pengundian. Sabar, jangan masuk dulu ya. Okey, sabar, saya kena ni dulu. Okey, kena present. Okey. So, boleh ke tak boleh ni? Kejap. Keluar tak? Okey, di tengah ni. Sebentar. Okey, sekarang ni kita ada 2 orang calon, Aisyah Safia dan juga Aisyah Sofia. Sama juga masuk melalui link www.slido.com dan masukkan nombor 898
5. Okey, teruskan mengundi. Wah, betul-betul hebat ni. Bagus. Terbaik wakil-wakil. Teruskan mengundi. Baru wah 23. Wah, agak sengit di situ. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Menarik. Okey. Makin naik. Okey, makin naik. Nampak tu. Okey, berlaku perubahan di situ. Ya, tu dia. Sengit sekali. Aisyah Sofia sedang lead. Aisyah Sofia pula. Dah sama sekarang ni. Sama 34 orang. Macam mana? Macam mana ni? Okey. Teruskan. Teruskan memilih. 35 orang. Okey. Sengit. Sengit. 36 orang. Sengit. Dahsyat dah korang ni. Naik atas balik. Okey, dahsyat. Teruskan 40. Teruskan. Ya. Sikit lagi. Lah, 40. Mana 48 orang ni? Mana 48 orang ni? Mana 40? Sikit lagi. Kejar. Ya. Tu dia. Tak payahlah sebut saya sokong Aisyah Sofia kat sini. Biar je undi adalah rahsia. Okey, teruskan. Ada lagi. 43 orang, kita 48. Sikit lagi. Naik balik. Naik lagi. Naik. Jangan main-main. Nampak tu. Semangat. Ya. Tak kisahlah kamu undi siapa betul ni. Semangat. Ini kita nak pencalonan. Tu dia. Hebat semua ni. Okey, 44, 45, 46, 47, 44 orang lagi. Ada lagi tak? 45. 3 orang lagi. Ada. Kalau tak ada kita boleh istihar ni. Okey. Sini tak bergerak dah. Okey. Sekejap, saya nak kena snap gambar ni. Penting ni. Nak masuk dalam Facebook ni. Nak viral satu Malaysia ni. Viral satu Malaysia. Apa lagi kejap. Okey, so dengan naik balik. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Betul ni. Teruskan. Saya menunggu sampai habis. Okey. Okey, jadi saya rasa keputusan terakhir adalah dimenangi oleh Aisyah Sofia daripada SK Taman Putra Perdana. Kita ucapkan tahniah kepada Aisyah Sofia. Aisyah Sofia boleh buka balik kamera anda dan juga mic. Ucapan terima kasih di atas pemilihan pelantikan sebagai penghuluwati. Silakan. Ada tak? Sofia Army. Siapa Army kat sini? Assalamualaikum. Ya, salam. Kepada Cikgu Hasnan dan cikgu-cikgu PRS yang lain dan rakan-rakan PRS yang telah undi saya. Okey. InsyaAllah kita akan capai kejayaan bersama-sama dengan cemerlang. Ada teks ke tu? Okey, terima kasih Aisyah Sofia. Okey, good. Terima kasih kepada semua kerana terlibat secara langsung dengan pemilihan penghulu dan penghuluwati untuk kluster sekolah rendah bongsu tahap bongsu tier 1. Okey, so mereka berdua ni nanti saya akan hubungi semula. Kita akan ada projek khas. So oleh kerana mereka ni jadi penghulu dan penghuluwati, ada markah bonus untuk mereka. So mereka sanggup untuk mencalonkan diri dan dipilih, maka adalah kita bagi sedikit markah ekstra untuk mereka dalam penglibatan mereka dalam bengkel ini. Okey, tahniah saya ucapkan lagi sekali kepada mereka. Okey, baik. Nak tak semua orang dapat markah? 10 markah semua. Nak tak? Kalau anda semua nak, ada cara dia. Okey. Okey, pertama
yang saya bagi ni, ini 10 markah ni bukan tugasan. Okay. Tapi siapa yang nak buat akan dapat. Siapa yang buat akan dapat, siapa yang hantar akan dapat. Tapi tidak ada paksaan, tak nak buat terpulang, tak nak buat sudah. It's up to you. Okay. Tapi kalau buat, hantar dan bagus, tak mustahil kamu dapat free markah bonus 10 markah. Sangat penting markah bonus ni sebab apa? Kalau kamu katalah kamu dapat dalam 79 kan markah kamu ataupun dalam dapat 70 je markah kamu yang ada tak dapat. So tak layak lagi 80 tu. So 10 markah bonus inilah yang kita boleh gunakan sebagai support. So buat betul-betul, insya-Allah kamu akan dapat markah ni free je 10 markah. Ataupun tengoklah kalau bagus dapatlah 10. Kalau rasa macam saya tengok apa ni yang saya bagi tu macam ala kadar je, bagilah dalam 8 ke 7 ke macam tu. Tapi it's okay lah kan, kurang-kurangnya boleh menampung. Okay, macam mana nak dapat? Ini yang penting. Okay, anda semua kena buat video promo diri. Macam mana nak buat video promo diri? Okay, siapa nak screenshot sekarang. Siapa nak screenshot sekarang. Tapi jangan risau, benda ni akan saya postkan dalam Google Classroom kita. Dan bila saya dah postkan nanti, semua kamu kena turn in benda ni dalam Google Classroom tersebut. Okay, baik, sila buat video pengenalan diri anda sebagai peserta bengkel ini. Okay, kalau boleh, saya asalnya saya nak kata wajib tapi mungkin macam terbeban pula. Okay, so siapa yang nak buat untuk mendapatkan markah bonus dan direkod dalam sistem. Dalam video sila nyatakan nombor ID anda, nama penuh, nama sekolah, sebab kenapa join bengkel dan harapan anda selepas tamat bengkel ini. Ini contoh video, saya contohlah, saya tengah buat video kan. Hai, nama saya Ali bin Abu daripada SK Batu Bertakuk. Okay. ID saya adalah PRSB 11111111. Contoh. Okay. Sebab apa saya ikuti bengkel ni? Sebab saya rasa saya perlukan ilmu baru untuk membimbing rakan-rakan saya di sekolah, apa saja, bla bla bla, terpulang lah ikut awak lah. Okay, dan harapan saya lepas habis daripada bengkel ni, saya dapat jadi PRS yang mantap, bagus dan saya boleh sumbang banyak perkara kepada sekolah dan juga negara saya. Okay, contoh lah. Okay, boleh Okay, tapi kena faham, durasi ataupun durasi video ni dalam 2 ke 3 minit sahaja, jangan panjang-panjang. Ini bukannya video interview, jangan panjang-panjang, jangan terlampau pendek, beberapa saat saja, jadahnya beberapa saat saya tengok apa. Okay, dan kamu mesti post dalam laman sosial kamu. Pilih, tak kisahlah. Kalau kamu rasa kamu nak post dalam YouTube, silakan YouTube. Kalau nak Instagram, silakan Instagram. Kalau nak Facebook, silakan. Tak kisah apa-apa saja laman sosial yang kamu nak. Tapi kalau kata akaun kamu, YouTube kamu, Instagram kamu private, so anda kena publickan supaya saya boleh tengok dan orang lain boleh undi ke, boleh like ke, macam tu lah. Okay? Mesti post di laman sosial anda. Kalau tak nak kat Instagram, YouTube pun boleh, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Okay. Dan kalau dah publish tu, copy video URL kamu tu, okay, dan masukkan dalam borang maklum balas yang telah disertakan dalam soalan tu. Okay, saya nanti akan, bila saya post je dekat Google Classroom, kamu akan ada satu Google Doc. Di bawah tu kamu kena klik, kamu kena masukkan nombor ID kamu, URL kamu dan kamu kena hantar, turn in kepada saya. Okay, semua tu akan dinilai. Kalau cantik, bagus, kamu akan dapat 10 markah, lebih kurang macam tu lah, yang paling tinggi. Kalau tak, mana yang ada je. Okay, mana yang ada, itu. Okay, so dah screenshot, penting ni. Okay, right. Next. Okay, sila ambil perhatian jika anda upload di Instagram. Pastikan, tak kisahlah Instagram tu kamu upload sebagai post ke ataupun kamu upload sebagai
Insta story ke ataupun kamu upload sebagai Insta TV, tak kisah. Okay. Sila tag kawan, sila tag IG kaunselor sekolah anda kalau kamu tahu ataupun kalau ada. Okay. Kalau tak ada, it's okay. Okay, tapi buatlah caption yang menarik sikit. Okay. Dan pastikan kamu tag saya di akaun Instagram saya. Okay, Cikgu Asnan _Salim. Okay, itu saya punya Instagram. Kamu boleh follow, boleh like dan tag saya. Saya akan tengok balik. Okay, saya akan tengok dan saya akan sahkan kamu punya itulah. Okay, kalau kamu nak upload dekat YouTube, okay, kalau kamu tak nak publikkan kamu punya video tu, tak apa. Pastikan video tu disettingkan dalam bentuk unlisted. Maknanya kamu dapat link. Hanya orang yang ada link sahaja yang boleh tengok video tersebut. Okay. Sebab tu saya nak kamu hantar link tu dalam maklum balas. Okay. Macam mana? Okay, jadi saya tunjuk macam mana. Okay. Dan jangan lupa dalam caption kamu tu ke atau dalam video kamu tu letakkan, kalau boleh caption lah. Sebenarnya 3, terletak 4 pula. 3 hashtag. Okay. SSC Bongsu Tier 1. Hashtag PRS Online 2020 dan juga hashtag PRS di hatiku. Okay. Anda boleh upload terus kalau rasa malas nak edit, teruskan. Kalau rasa nak edit dulu maksudnya, rakan-rakan, lepas tu edit, letak caption ke, nak masukkan wording nama ke, wording apa ke, terpulang ikut kreativiti kamu, tak ada masalah. Lepas tu baru nak upload, silakan, tak ada masalah. Yang pasti kamu hantar. Jangan tak hantar, tu je. Okay? Boleh? So, macam mana caranya nak buat? Okay. Okay, saya akan publish sekarang. Assign sekarang. Okay, saya akan assign sekarang kamu punya ni. Okey, kejap ya. Okey, saya dah masukkan dalam kita nampak dekat orientasi folder dia, folder orientasi. Okey. Kamu akan jumpa dekat ni. Yang ini boleh itulah. Ini yang tu. Pergi dekat folder orientasi dan dekat sini saya dah bagikan post assignment, video promo diri. Okay. Semua arahan dah ada, kamu boleh baca balik macam biasa dan ada maklum balas kan, kamu kena klik maklum balas ni. Kamu kena buat dululah video ni kamu kena buat, lepas tu nanti kamu akan nampak lah. Okay. So kamu akan nampak macam ni. So ini saya kata masukkan ID kamu, nama sekolah dan link kamu. Okay, maknanya kamu lepas upload tu kalau boleh cari link dia dan masukkan link tersebut dekat sini. Lepas tu dekat sini nanti kat tepi ni nanti dia akan ada tulis turn in, so kamu hanya turn in sahaja. Okay, macam biasa. So nanti saya akan buat semakkan lah. Okay, boleh. Dan nanti di bawah ini kan, lepas kamu tengok ni di bawah ini kamu boleh komen, saya dah hantar cikgu, saya dah siap cikgu, saya done ke, tulis apa ke, tak ada masalah. Tulis done pun boleh. Done cikgu, terima kasih, jumpa tengok. Contoh terpulang kamu lah. Okay, boleh faham dia punya tu. Okay, so saya harap kamu faham dengan semua tu lah. Okay, cikgu dah masuk, ya saya faham. Apa, kejap. Dan lain-lain tu apa, DLL tu dan lain-lain. Kejap saya baca ya, cikgu tak payah bagi nombor ID kita. Saya tak, sebab tu saya kata tadi nombor ID tu kamu yang tahu, okey. Bila kamu buat tu, kamu sekarang ni orang lain tak akan tahu kamu punya tu sebab saya dah assign untuk maklum balas tu by setiap orang dapat 1. So bila turn in, saya je yang akan tahu. Orang lain tak tahu, jangan risau, okey. Subscribe, nakik, okey, silakan. Okey, cikgu tak bagi cikgu pun dah cakap tak. Memang saya tak suruh kamu dedahkan. Maksudnya bila turn in tu bukan bermakna kamu dedahkan. Okey. Oh, untuk video okey, sorry. Untuk video tak apa, sebab tu saya kata
kalau kata tak, jangan risau. Okay, kalau tak nak apa boleh, untuk video ini saja boleh, tak ada masalah, okay. Tak tahu macam mana nak pasang, okay tak pulang. Okay, macam itulah, senang cerita macam ni. Kalau kamu tak nak masukkan ID, is okay, tak ada masalah. Cuma masa hantar kena ada nombor ID tadi. Okay, so saya cancelkan nombor ID tadi. Saya pun terlupa, sorry, maaf. Tolong cancelkan yang ID tadi. So kamu just share yang mana-mana yang macam biasa kecuali ID. So tapi masa maklum balas, masa turn in, maklum balas mesti bagi nombor ID. Kalau tak, saya tak boleh nak check. Okay. Cikgu, saya tengok cerita Hindustan lah. Astaghfirullahalazim, korang ni juga nak pakai baju apa, saya tak dengar soalannya. Cikgu, time limit untuk promo diri apa? Oh, time limit dia, time limit tu kan 2 ke 3 minit. Okay. Cikgu pakai baju sekolah, tak perlu pakai baju sekolah. Pakailah apa saja yang boleh. Okay. Asalkan sopan. Okay. Apa lagi? Saya rasa itu saja kot. Sekarang ni kita dah nak habis dah. InsyaAllah nak habis dah. Okay, sebab tu saya kata tadi beri kerjasama dengan baik. Okay. So, kejap saya nak tengok slide saya, ada lagi tak? Oh, ada. Okay. Kita dah nak habis. Okay, kita dah nak habis, jangan risau. Yang ini paling penting. Kalau tak nak, kalau siapa nak keluar silakan keluar, tapi takkan dapatlah dia punya ni. Okay, baik. Next adalah kamu punya borang kehadiran. Okay, macam biasa sini. Sebelum ni, pastikan kehadiran kamu diisi. Okay, gunakan email MOE saja, email KPM. Okay, type link tu macam biasa. Okay, dan kalau ada sebarang masalah, berhubung dengan guru penyelia sekolah masing-masing. Okay.